Hujan lebat berterusan selama beberapa hari bermula 18 Disember lalu menyaksikan banyak kawasan di Selangor dinaiki air. Lebih memburukkan keadaan apabila terdapat beberapa sungai yang melimpah dengan aliran arus yang sangat deras. Gabungan dua faktor ini seterusnya menyebabkan banyak kerosakan bukan sahaja kepada harta benda tetapi kemudahan awam seperti jalan raya, jambatan, sumber bekalan air dan banyak lagi. Antara kawasan lain di Selangor yang teruk dilanda banjir ialah di Pekan Batu Lapan, Hulu Langat Selangor, terutamanya di Mukim Kampung Jawa. Bagi penduduk di Kampung Sungai Lui, banjir kali ini adalah yang terburuk pernah dihadapi mereka. Bukan sahaja terdapat banyak rumah yang rosak, malah beberapa penduduk turut kehilangan tempat tinggal selepas kediaman mereka dihanyutkan air. Rohana Mahfuz, antara warga Sungai Lui yang rumahnya musnah di bawah arus pada malam hari kejadian. Kediaman yang dimiliki sejak lebih 50 tahun lalu hilang sekelip mata selepas dilanda bah Sungai Lui yang mengganas berikutan hujan lebat selama 2 hari. Ketika kejadian berlaku, dia berada di rumah jirannya yang terletak di kawasan tinggi tidak jauh dari sini. Benda tu berlaku saya tak nampak sebab saya duduk atas tu dah pindah ke atas rumah kuning tu. Dan terlindung dekat pokok ni tak nampak lah memang kan. Lepas tu malam api tak ada, gelap. Cuma dengar bunyi lah dalam pukul antara 12.1 macam tu lah. Dengar bunyi pokok tu embang. Lepas berselang beberapa minit dengar bunyi pruk. Saya kata habislah rumah saya. Saya agaklah rumah tu dah roboh kan. Pagi tu lepas subuh dan nak terang-terang sikit tu saya keluarlah tengok, barulah tu sah tak ada, dah tak ada rumah tu. Dia yang kini menumpang di rumah adiknya di Ampang berasa sangat bersyukur. Walaupun hilang rumah kesayangannya, Rohana bersyukur kerana terhindar daripada menjadi mangsa bencana itu. Bagi pasangan pengantin baharu, Ziana Idris dan Izham Ahmad, mereka tidak menyangka hari bahagia yang baru diraih akan terpalit dengan peristiwa duka seperti ini. Sabtu 18 Disember merupakan hari kedua mereka melangsungkan majlis perkahwinan di halaman rumah Izham. 10 kata dah air dah lalu dah. Dah masuk dapur, dah naik tangga ni. Dan tu kami dah reda lah. Bawa apa yang penting je lah. Nak letak ke sana kan. Naik atas mama makcik atas tu. Turun sini pun air dah sampai sini dah. Banjir yang melanda turut menyebabkan segala kelengkapan perkahwinan mereka musnah. Lebih menyedihkan, kesemua barang hantaran serta hadiah perkahwinan yang diterima mereka hilang dihanyutkan air. Semua barang hantaran, barang perkahwinan, semua hanyut lah. Kena buat arus lah semua. Tinggal tak ada, tinggal serai seminggang kan. Itu ketentuan Allah lah kan. Dah ditakdirkan, dah dituliskan macam tu kan. Kita redoi lah kan. Of course sedih tu adalah. Tapi nak buat macam mana? Kereta milik bapa Izham, Ahmad Mustamin, yang diletakkan di hadapan rumah pada petang kejadian turut dihanyutkan air. Kereta ini dijumpai kira-kira 500 meter dari tempat ia diletakkan. Kereta ni saya letakkan di depan rumah saya. Air ni memang terlalu cepat. Kereta pun tak boleh nak jalan. Saya pun baliklah, tinggallah. Tengok besok paginya bila air surut, kereta adik ada tersadar di depan rumah juga. Tapi dah hampir-hampir jatuh ke lubuk lah. Ada kesan sawah padi lama. Lepas tu kereta saya tengok jauh aja pandang dia punah daripada rumah. Seperti keluarga Izham, nasib Hasbi Ayan juga sama. Hasbi yang tinggal bersebelahan rumah Izham berasal dari Kuching, Sarawak dan berpindah ke kampung ini tahun lalu. Tambah menyedihkan, kesemua barangan yang rosak baru sebulan dibelinya. Ketinggian air itu memang luar biasa dan deras tu memang luar biasa. Memang tidak boleh dilawan oleh apa-apa pun tenaga. Tidak seperti biasa. Dan ketinggian air ini pun kalau kita contohkan seperti seolah-olah macam
Kita tengok macam banjir di Kelantan pada masa yang lalu lah. Luar biasanya air itu datang. Sementara itu, kira-kira 5 km dari kampung Sungai Lui, peningkatan paras air Sungai Langat menyaksikan jambatan yang menghubungkan penduduk kampung seberang dengan Batu 17 runtuh dihentam arus deras. Kejadian dikatakan berlaku sekitar jam 11 malam. Arus yang membawa bersama pokok tumbang turut merosakkan kediaman Nur Hayati Hussein yang terletak bersebelahan jambatan, mengakibatkan 2 bahagian bilik tidur serta dapur di rumahnya runtuh. Ia turut menghakis tebing di belakang rumah ini, menyebabkan dinding tandas serta bilik air roboh ke dalam sungai. Air yang memasuki rumah menerusi bahagian roboh itu telah menghanyutkan kesemua barang yang ada di ruangan berkenaan. Apa yang tinggal selepas air surut hanyalah timbunan pasir berlumpur dan ranting pokok. Tak ada apa lah, bawah ni memang semua hanyut lah. Dapur apa lah. Yang pecah ni memang 2 bilik lah ni. Yang atas ni memang tak berani naik lagi dah sebab dia dah senyit kan. Takut bila naik roboh. Tapi adalah nak buat naik sikit. Tengok barang-barang mana yang boleh ambil kan. Tapi memang tak berani naik lagi. Dah senyit dah, memang dah takak apa, yang sebelah kanan tu dah hanyut kan. Agaknya air memang air kuat dengan pokok semua yang ni. Memang tak tahu nak cakap macam ni. Keadaan rumah yang tidak selamat memaksa Nur Hayati dan 3 anaknya menetap sementara di balai raya bersebelahan rumah mereka. Cuaca cerah pada Isnin dan Selasa membolehkan dia pulang menyelamatkan barangan miliknya. Mengimbau kembali malam kejadian, ia merupakan pengalaman pertama sepanjang 47 tahun Nur Hayati menetap di situ. Pukul 1 tu memang air naik mendadak lah. Yang awal tu memang sempatlah barang-barang dapur tu bawa naik ke atas ni. Pukul 1 lebih tu memang tak boleh buat apa. Kita orang pun memang tak berani duduk dalam dah. 12 lebih tu memang dah terjun pindah balai raya sebelah lah. Memang satu malam tu kat sana lah. Memang tak sempat ambil apa pun. Memang keluar selai sepinggang je. Seksyen U2 Shah Alam yang terletak kira-kira 50 km dari Hulu Langat turut menerima nasib yang sama. Hujan lebat berterusan pada Sabtu menyebabkan kawasan perindustrian ringan di Taman TTDI Jaya ini dinaiki air setinggi hampir 2 meter. Kerugian dialami penduduk dianggarkan mencecah jutaan ringgit apabila ratusan kereta yang ditempatkan di bengkel servis kenderaan ditenggelami air. Melihat kepada kesan lumpur, air naik sehingga hampir melepasi bumbung kereta. Selain kerosakan pada kenderaan yang sedang dibaiki, pengusaha bengkel juga terpaksa menanggung kerugian besar apabila peralatan dan alat ganti rosak dimasuki air. Bagi pengusaha kedai membaiki dan menjual motosikal terpakai, Zulkifli Saleh, banjir kali ini merupakan pengalaman terburuk buatnya. Walaupun berdepan dengan risiko banjir hampir setiap tahun, dia tidak menyangka bencana melanda seburuk ini. Sebelum ni yang tahun-tahun lepas tu yang rendah-rendah yang kecil-kecil lah, mungkin dalam satu kaki macam tu, parah-parah betis, yang parah-parah peha, itu sajalah. Kali ni memang teruk kali ni. Kalau ikutkan pada kali ni mungkin dalam 8 kaki macam tu, 8 kaki 10 kaki lah. Tinggi daripada yang sebelum ni lah. Yang pada tahun 2005-2006 macam tu lebih tinggi lah. Menurut Zulkifli, hampir 90% isi kedainya rosak. Sewaktu kejadian sekitar jam 2 petang itu, banyak motosikal tidak sempat diselamatkan kerana limpahan air dari Sungai Damansara naik mendadak dengan arus yang deras. Memang tak sempat nak ambil apa semua. Tak sampai dalam 15 minit. Air terus naik memang mendadak punya, memang betul-betul cepatlah. Kita orang pun tak sempat nak prepare apa-apa, nak kemas apa pun tak sempat. Hanya sempat bawa masuk segelintir motor je kat dalam ni. Lepas tu kita orang selamatkan diri lah. Kejadian air naik kerap berlaku di Selangor setiap kali hujan lebat. Namun masih ramai yang yakin kediaman mereka tidak akan dinaiki air. Jangkaan beberapa penduduk di Jalan Budiman, Kampung Bukit Kapar, Kelang kali ini bagaimanapun meleset kerana air yang biasanya hanya bergenang di halaman kini masuk ke dalam rumah. Ramai yang terkejut dan tidak mampu berbuat apa-apa.
Lebih memilukan, ketika kejadian, rata-rata mereka tiada di rumah. Pada waktu banjir itu kebetulan saya tengah pergi melancong lah nak situ. Saya pun tak tahu benda ni akan terjadi sedalam macam inilah. Selalu apabila banjir dia setakat buku lali je. Kali ni memang betul-betul teruk. Dah tak tahu nak cakap apalah. Dan jadi macam kapal pecah. Dah tak boleh nak fikir apa dah. Sebab selama ni saya tengok rumah orang lain banjir. Bila dah kena sendiri barulah tahu macam mana. Cuaca cerah pada hari Isnin membolehkan air surut dengan cepat. Kesempatan ini digunakan mangsa untuk membersihkan rumah yang sudah 2 hari digenangi air. Namun bagi sebahagian besar penduduk di Hulu Langat, walaupun banjir telah surut, kemudahan seperti air bersih dan bekalan elektrik masih terputus. Ketika tinjauan pada hari Selasa 21 Disember, terdapat banyak lagi kawasan di daerah itu yang masih terputus bekalan. Kami tak ada elektrik dalam sekitar pukul 8 lebih. 8 lebih sampai ke hari ni kita orang tak ada elektrik. Dari hari Sabtu lah maknanya. Air pun tak ada. Air hari Ahad pagi air tak ada. Kami dah tak ada elektrik dengan air dah beberapa hari dah ni. Tiada siapa menyangka bahawa hujan berterusan pada kali ini begitu besar impaknya. Harta benda dan kediaman terjejas teruk dan benar-benar meruntun jiwa. Namun ujian ditempuh dengan sabar dan redha. Semoga setiap yang terkesan berupaya untuk mengembalikan penghidupan dengan penuh kecekalan.